Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we continue our lesson in this topic of refraction of light. Okay, so now we go for the phenomena of refraction of light. How we going to explain the phenomena occur by using the concept of refraction of light. Okay, one of the phenomena is the real depth and apparent depth. So real depth and apparent depth ni maksudnya ialah kenapa kalau kita pergi dekat satu kolam, satu jeram, kita nampak macam kolam tu cetek je, kan? Kita rasa kalau kita terjun setakat pinggang je. Tapi keadaan yang sebenarnya bila kita terjun, rupanya lepas kepala. Kita nampak kolam kita tu macam 1 meter je, pendek, cetek je. Tapi bila kita terjun, rupanya tenggelam lepas kepala kita, rupanya 3 meter dalamnya kolam tu. Jadi kejadian ini berlaku pada waktu siang hari yang ada cahaya, yang mana berlakunya pembiasan cahaya, refraction of light. Maka apa yang kita tengok itu sebenarnya bukan kedudukan sebenar objek, bukan kedudukan sebenar dasar kolam. Yang kita tengok itu adalah image bagi objek, image bagi dasar kolam, yang mana kita akan nampak image itu seolah-olah dia lebih hampir dengan permukaan air. Maka kesannya kita akan nampak kolam itu lebih cetek sebab dia dekat dengan permukaan air. Pada keadaan yang sebenarnya, kedudukan yang sebenarnya adalah di bawah lagi. Okey, jadi kedudukan yang sebenar itu dia panggil sebagai real depth, dan image yang kita nampak yang lebih dekat dengan permukaan air itu kita panggil dengan nama apparent depth. Okey, so cerita dia, why does the position of the image of the fish appear closer to the water surface? Okay. Apabila kita tengok ikan, okay, yang mana ikan tu kita nampak dia dekat dalam air, kan, jauh di bawah. Okay, jauh di bawah. Tapi bila kita tengok dekat permukaan air, kita nampak ikan itu lebih dekat dengan permukaan air. Sebenarnya apa yang kita tengok itu adalah image bagi ikan. Yang kita tengok itu adalah image bagi ikan, bukan ikan yang sebenar, yang mana kita akan nampak dia lebih dekat dengan permukaan air kerana berlakunya refraction of light. This situation is caused by refraction of light, pembiasan cahaya. Macam mana cerita dia? Dia kata when light rays from the fish, okay, cahaya mesti datang daripada objek masuk ke dalam mata kita, menyebabkan kita boleh tengok objek itu. Bukan cahaya daripada mata pergi ke objek, cahaya daripada objek jatuh ke retina mata kita, menyebabkan kita boleh tengok apakah objek itu. Okay, yang kita tengok itu ialah image. When the light ray from the fish travel from water to air, dia travel from water to air sebab ikan dia berada dalam air, iaitu dia bergerak daripada denser to less than. Kesannya apa? Light refracted away from normal. Ni yang kita dah buat lah. Bila cahaya kita bergerak daripada denser to less than, dia bergerak dengan lebih laju, the speed is increased, maka dia bend away from the normal. Okay, so kalau kita tengok pada sini, cahaya daripada objek, iaitu daripada ikan, bergerak daripada dalam air, kedudukan ikan tu dalam air, kepada permukaan air. Okay, apabila cahaya kita ni dia dah tiba dekat permukaan air, maka kesannya dia mengalami perubahan speed. Perubahan speed dia ubah kerana berlakunya perubahan ketumpatan medium. Maka di situ kita kena lukis normal line. Kita kena lukis normal line. Okay, normal line macam mana? Normal line kita akan jadi vertical, tegak. Kenapa? Sebab kita punya permukaan air kita tak adalah horizontal. Okay, jadi normal line dia mesti perpendicular dengan surface kita. Okay, jadi bila mana dia punya dia bergerak daripada air, water, to the air, maka dia punya speed dia akan increase. Dan bila speed dia increase, dia bend away from the normal. Dia makin jauh pada normal dan akan sampai ke mata kita. Okay, cahaya ni lah yang kita nampak. Okay, cahaya yang kita nampak ini kalau kita panjangkan ke belakang, kesannya ialah kita akan nampak seolah-olah ikan kita berada di sini, iaitu ikan kita lebih dekat dengan permukaan air. Jadi itu yang kita nampak, ikan tu dekat dengan permukaan air. Sebenarnya yang kita nampak itu adalah image bagi ikan setelah cahaya itu mengalami bending, perubahan arah, change in direction. Okay,
maka dia punya direction dia berubah macam mana, dia bend away from the normal. This effect of refraction of light causes the image of the fish to be closer to the water surface as seen by an observer. Itulah yang menyebabkan kita nampak ikan tu lebih dekat dengan permukaan air. Okey, cerita dia bagaimana kalau kita nak kaji dalam amal. Okey, katalah kita ada satu bekas. Kemudian kita letakkan satu objek. Katalah objek kita ni, ni kita punya objek. Objek kita ni adalah, katalah duit shilling lah, coin. Dia letak dekat dalam bekas kita. Kemudian kita isikan dalam bekas kita tu dengan cahaya, katalah water. Water, dia cahaya boleh menembusinya, cahaya boleh melaluinya. The light can propagate through water, bermaksud cahaya akan ada optical density. Bila cahaya ada optical density, cahaya juga akan ada refractive index. Okey. Jadi bila mana kita masukkan satu water ke dalam bekas, maka apa yang kita boleh ukur ialah kedalaman, depth. Ini kita panggil sebagai real depth, iaitu kedalaman sebenar kedudukan objek kita, iaitu coin kita. Daripada mana nak ukur kedalaman ini? Kita ukur daripada surface of water to the position of object. Maka ini kita panggil dengan nama real depth, kedalaman yang sebenar. Okey. Jadi bila kita tengok daripada atas, daripada udara, apa yang kita nampak? Okey, jadi cahaya ini sifat dia bergerak dalam semua arah. Okey. Kita ambil satu cahaya yang bergerak secara condong. So apa jadi dengan cahaya ni? Bila mana dia bergerak daripada water to the air, maka kesannya dia punya speed dia akan berubah. Berubah macam mana? Air is less dense, low optical density, maka dia akan bergerak lagi laju. Bila dia bergerak lagi laju, dia akan mengalami perubahan arah perambatan, change in propagation. Dia berubah macam mana? Bila dia bergerak lebih laju, dia akan bend away from the normal. Bend away from the normal. Macam mana nak lukis bend away from the normal? Okey, daripada yang asal, dia bend away. Dia makin jauh dengan normal. Okey. So, ini kita panggil, kita punya refraction kita bend away from normal. Ini kita punya refracted ray. Yang mana dia bend away from normal. Okey. Okey, kalau kita ambil cahaya lain. Cahaya ni bergerak dalam garis lurus, bergerak dalam semua arah. Kita ambil cahaya yang condong sebelah kanan pula. Dengan konsep yang sama, kita lukis garis normal line that is perpendicular. Sekarang ni surface kita dia horizontal, dia straight dan horizontal. So dekat mana-mana pun normal line dia sama. Maka dia akan bend away from the normal. Okay. So macam mana dia bend away from the normal? Oh, sorry. Okay. Itu ialah bend away from the normal. Okay. Di mana kalau kita ukur dia punya angle dia, apa yang kita dapati, incident angle kita yang ni, refracted angle kita yang ni, bila kita kata dia bend away from the normal, maka kita punya refracted angle kita is greater, is bigger than the incident angle. Lebih besar. Okay. Cahaya yang ketiga, kalau kita ambil cahaya yang straight, bergerak dalam semua arah tapi dalam garis lurus, yang straight macam ni. So kalau kita lukis dia punya normal line, apa yang kita dapati? Cahaya kita ini sekarang ini dia berada di atas normal line. Maka bila dia berada di atas normal line, incident angle dia adalah 0. Dan bila mana incident angle dia 0, refracted angle dia pun 0. Bermaksud dia masih lagi bergerak dalam garis lurus yang sama. Okey, maknanya dia tidak mengalami perubahan arah, no change in direction. Apa yang berubah hanyalah the speed of light saja yang berubah. Okey. Jadi cahaya yang bergerak dalam medium udara ni lah yang akan sampai kepada kedudukan mata kita. Tak kira dekat mana kita berada. Kita duduk belah kiri, belah kanan ke, itulah cahaya yang akan masuk ke dalam mata kita, jatuh dekat retina mata kita dan kita akan nampak image dia. So di manakah kedudukan image yang kita akan nampak?
Jadi kita akan nampak image dia di mana kita panjangkan garisan ni. Okey, cikgu guna warna lain Kita panjangkan garisan ni, garisan cahaya yang lurus yang masuk ke mata kita pandang. Inilah cahaya yang kita tengok. Dan di situlah image yang kita akan nampak. So kita panjangkan dia ke belakang. Kita panjangkan cahaya ni pada garisan yang sama. Okey. Okey. Maka di mana image yang kita akan nampak? So di situlah. So dekat sini kita akan nampak image kita. Kesan daripada cahaya yang keluar daripada water pergi ke mata kita dan kita panjangkan garisan tu ke belakang, di situlah kita nampak image kita. So inilah image kita. Dan ini yang kita nampak. Ini image yang kita nampak. Yang kita nampak tu ialah image, bukan objek Objek sebenarnya duduk kat bawah. Jadi bila kita nampak image, kita dapati bahawa image kita lebih dekat dengan surface of the water. Jadi kalau dari segi dalam kolam, dia akan jadi kita nampak seolah-olah kolam kita lebih cetek. Sebab dia lebih dekat dengan permukaan air. Dan bila kita dah dapat image, apa yang kita boleh measure di sini ialah kita boleh ukur kedalaman image ni. Yang mana bila kita kata dalam, mesti diukur daripada permukaan air ke kedudukan image yang kita nampak. Okay. Maka kedudukan image yang kita nampak ni, kalau kita ukur kedalaman dia, maka kedalaman ini kita panggil dia sebagai apparent wake. Dalam ketara. The image of the object. Apparent depth kita panggil. Okay, bukan apparent wake, apparent depth. Kedalaman ketara kita panggil. Okey, sebab itulah kalau kita tengok ikan, kita nampak dia dekat permukaan air. Bila orang tengok, sebab itulah bila orang tombak ikan, kenapa tak kena? Sebab yang dia tombak itu bukan kedudukan ikan yang sebenar. Yang dia tombak itu ialah kedudukan image bagi ikan. Dia nampak ikan tu macam duduk dekat dengan permukaan air. Bila dia tombak tak kena. Tombak tak kena. Kenapa? Sebab ikan tu bukan duduk kat situ. Ikan tu sebenarnya duduk kat bawah lagi. Jadi bagaimana cara nak tombak ikan biar kena? Jadi dia kena tombak straight ke bawah. Seolah-olah dia duduk atas normal line. Permukaan air dia duduk kat normal line, iaitu straight ke bawah. Dia tengok kat bawah dia ada ikan, dia tombak ke bawah. So bila dia tombak ke bawah, maka kesannya ikan tu akan duduk kat bawah tu lah. Straight garisan tu. Ikan tu tidak berada pada kedudukan sudut yang berbeza, tapi pada kedudukan yang sama, straight ke bawah. Maka dia akan nampaklah ikan tu kat bawah. Kan? Dan bila dia tombak, kenalah dekat ikan tu. Cuma pada ketinggian yang lebih dalam daripada apa yang dia nampak lah. Tapi pada garisan yang sama. So akan kenalah bila dia tombak itu. Cara dia mungkin dia naik perahu ke, dia tengok ikan belah bawah, baru dia tombak. Tombak sampai ke bawah. Ikan tu duduk belah bawah, yang dia nampak tu dekat dengan permukaan air juga, cuma pada garisan yang sama. Okey, yang ni bila dia duduk dekat permukaan air, dia duduk pada sudut yang berbeza sebab dia tu berada pada kecondongan, pada sudut. Tak kena. Okey, jadi daripada real depth dan apparent depth, apa yang kita boleh kira kat sini ialah nilai refractive index for the liquids tu. Kita boleh kira refractive index for the liquid. Jadi kalau water lah. Kalau water lah. Okay.